Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Yang berusaha Encik Roslan bin Ali, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pengurusan Sekolah, PPD Macang. Yang berusaha Encik Mak Rizan bin Ismail, yang di-Pertua PIBG SK Paluh Rawa. Yang berusaha Encik Muhammad Tek bin Encik Hamid, Timbalan yang di-Pertua PIBG SK Paluh Rawa. Yang berusaha Encik Hasnizan bin Hassan, Guru Besar SK Paluh Rawa. Yang berusaha Puan Encik Noralini binti Alias, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang berusaha Encik Azizi bin Abdullah, Penolong Kanan HEM. Yang berusaha Puan Hasni binti Zakaria, Penolong Kanan Co-Curriculum. Ahli-ahli jawatankuasa PIBG, warga pendidik SK Paluh Rawa, seterusnya para waris prihatin anak terpimpin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dihulur, pembuka bicara, penghubung ukhuwah sesama kita. Ahlan wa sahlan, sembah pembuka ditujukan kepada hadirin hadirat semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan limpah kurnia yang esa, dapat kita berkumpul di saluran Google Meet pada petang ini, 14 Ogos 2021 bersamaan 5 Muharram 1443 Hijrah bagi menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-44. Hadirin yang dimuliakan, majlis mengalu-alukan kehadiran hadirin sekalian, khususnya di atas kesudian yang berusaha Encik Roslan bin Ali, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pengurusan Sekolah PPD Macang untuk hadir merasmikan majlis. Pergi berhumah di Tanjung Rokan, jangan lupa mengail ikan. Kehadiran Encik Roslan, majlis alu-alukan, kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Pastinya pertemuan pada hari ini bertujuan untuk bertukar pandangan dan pemikiran membina ke arah membantu pihak sekolah dalam meningkatkan potensi diri anak-anak kita, khususnya dalam bidang akademik, co-curriculum, disiplin dan sasiah, sekaligus menjulang nama SK Paluh Rawa di persada pendidikan negara. Pepatah Melayu ada menyatakan, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Hadirin sekalian, menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Majlis dengan segala hormatnya menjumpa Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Iman bin Fauzi untuk memimpin bacaan doa. Untuk itu dijemput dan dipersilakan falyatafaddal mashkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hadat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur di atas segala nikmat kurniaan. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Kurniakanlah kepada kami segala kebaikan
dan hindarkanlah daripada kami segala keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat handai kami, dosa sekalian orang-orang yang beriman, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi berkat, kesihatan yang baik dan berterusan, umur yang panjang dalam ketaatan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sempena tahun baru Hijrah 1443 ini, ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu di atas kesalahan yang lepas. Terimalah segala amal ibadat kami di sisimu, ya Allah, agar kami dapat memulakan kehidupan baru dengan suci bersih daripada dosa. Agar dengan datangnya kami ke muka dunia ini seawal kami dilahirkan dari perut ibu kami dalam keadaan suci bersih daripada dosa, moga kami terus bersih dan suci sehinggalah kami kembali kepadamu juga dalam keadaan suci dan bersih. Agar kami dikurniakan pula di akhirat nanti untuk berada di syurga yang suci lagi. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan pergerakan masa yang tidak pernah berhenti, dengan pertukaran tahun ke tahun, jadikanlah kami daripada kalangan hamba-Mu yang sentiasa ingat kepadamu. Agar tahun ini kami lebih hampir kepadamu dengan amal saleh. Agar hati kami sentiasa mengingatimu. Agar lidah kami sentiasa basah memuji dan berzikir kepadamu. Agar anggota dan badan kami ringan untuk rukuk dan sujud kepadamu. Mentaati perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya ya Allah Engkau biarkan kami lalai dengan kehidupan dunia, lupa untuk membuat persiapan menemuimu, ya Allah. Sedangkan hakikat perpindahan tahun ini semakin hampir kami kepada kematian dan semakin dekat dengan kubur tempat persemadian kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Lindungilah kami daripada wabak COVID-19 yang menular sekarang ini, ya Allah. Selamatkanlah kami, keluarga kami, sahabat kami, semua umat Islam di kampung halaman kami, di negeri dan di negara kami, serta seluruh dunia, ya Allah, daripada bahaya wabak ini, ya Allah. Andai ada di antara kami yang telah dijangkiti, maka kurniakanlah kesabaran kepada mereka untuk menghadapinya dengan redha. Ringankanlah bebanan kesakitan dan bahayanya. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk berusaha dan berikhtiar mencari kesembuhan. Berikanlah kepada mereka kesembuhan yang segera. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rabbal Alamin. Andai ujian ini disebabkan kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan terhadap-Mu, kecuaian kami dalam melaksanakan tanggungjawab kami sebagai hamba, dan sememangnya kami banyak melakukan dosa dan kesalahan terhadap-Mu. Lantaran itu maafkanlah kesalahan dan kecuaian kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang memungkinkan kami mendapat rahmat dan kasihan belas. Seterusnya moga Engkau mengangkat wabak ini daripada kami, ya Allah, agar kami dapat meneruskan kehidupan kami berlandaskan agama dan peraturan serta cara yang Engkau redai. Agar kami dapat mengunjungi rumah-rumah-Mu yang kami rindui, yang telah sekian lama sunyi dan sepi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempena mesyuarat agung PIBG sekolah kami ini pada tahun ini, permudahkanlah segala urusan kami agar ianya berjalan lancar, berjalan lancar dari mula hinggalah ke akhirnya. Jadikanlah mesyuarat ini sebagai pemberi peringatan kepada kami, baik barisan pimpinan maupun ahli biasa, akan tugas dan tanggungjawab kami yang wajib kami tunaikan. Jadikanlah persidangan ini sebagai medan untuk kami bermuhasabah terhadap tugas dan peranan kami yang lepas. Adakah ianya dilaksanakan dengan baik ataupun sebaliknya? Agar dengan itu segala kelemahan dapat kami perbaiki, segala kesalahan dapat kami perbetulkan, segala kelompangan dapat kami lengkapkan, dan segala cacat celah dapat kami sempurnakan. Manakala kebaikan sedia ada, permudahkanlah kami untuk kami teruskan, bahkan mempertingkatkan lagi di masa akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, cetuskanlah kepada kami keputusan yang bernas,
usul dan cadangan yang baik lagi bermanfaat untuk kami sama-sama laksanakan. Mudahkanlah bagi kami dalam mencapai kata sepakat dan keputusan yang tepat serta kekuatan untuk sama-sama melaksanakannya. Pupukkanlah nilai perpaduan dan semangat kerjasama antara kami guru dan ibu bapa dan dalam meneruskan usaha memartabatkan pendidikan anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami ya Allah daripada perselisihan dan persengketaan yang hanya akan membawa kepada perpecahan, seterusnya melemahkan dan menggagalkan hasrat murni perjuangan PIBG ini ya Allah. Bantulah barisan kepimpinan baru nanti yang akan mengemudi bahtera perjuangan PIBG SKPR serta sokongan padu daripada ahlinya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Tidak dilupakan ya Allah, kurniakanlah juga pahala kepada pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang telah memberi sumbangan dalam menjayakan PIBG ini juga ya Allah. Dan juga kepada seluruh ahli PIBG di segenap peringkat ya Allah. Mudah-mudahan mereka juga mendapat ganjaran yang baik daripada-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kerja buat kami ini sebahagian daripada ibadat dan amal soleh yang ikhlas kepada-Mu ya Allah. Di samping kami mendapat manfaat duniawi, kami juga diganjari dengan pahala ukhrawi. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakallahu khairan kathiran. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan itu tadi. Tanam serai rapat-rapat, lengkuas ditanam di tepi perigi. Semoga majlis mendapat berkat atas amin semua hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan dengan mengalungkan lagu Negaraku dan Selamat Sultan. Mohon hadirin untuk berdiri. Dipersilakan.
Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan, sudilah tuan jalan balapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan YDP pemanis kalam. Majlis dengan segala hormat dan takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Mak Rizan bin Ismail, Yang di-Ketua PIBG SK Palu Rawa untuk menyampaikan ucapan. Untuk itu dijemput dan dipersilakan. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada pemudacara kita pada petani, Ustazah Mariam, yang berusaha penolong pegawai pendidikan sektor pengurusan sekolah Encik Ruslan bin Ali, yang berusaha Tuan Guru Besar SK Palu Rawa Encik Asnizan Hasan. Selamat datang ke Palu Rawa dan selamat bertugas di sini. Walaupun dah 3 bulan dia di sini, tapi saya rasa tidak basi lagi saya ucap. Barisan guru-guru SKPR, barisan EJK, PIBG bagi sesi 2020 dan 2021 yang akan dilantik ni sekejap lagi. Seterusnya kepada ibu bapa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjat kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah izin kurnianya pada petang ini kita berjaya mengadakan mesyuarat agung tahunan PIBG bagi kali yang ke-43 bagi SKPR. Jadi saya ucapkan sabah kepada semua yang terlibat untuk menjayakan mesyuarat agung pada tahun ini, kerana pada tahun lepas kita dikatakan gagal lah untuk buat mesyuarat. Jadi untuk tahun ini, walaupun dalam keadaan bermasalah pandemik COVID-19 ni yang melanda negara kita bermula Mac 2020 sampailah ke hari ini, kita dapati semua sekali aktiviti ekonomi dan juga sosial dibukukan oleh kerajaan. Jadi ini adalah semata-mata untuk menjaga keselamatan rakyat. Rakyat rupa-rupanya kerajaan ini saya rakyat. Tak termasuklah rakyat yang ada di Palu Rawa, warga SKPR. Tak termasuk saya dan semua sekali lah. Jadi apa pun masalah melanda, bagi Kementerian Pendidikan khususnya di negara kita ini, kerana di bawah Kementerian Pendidikan ini matlamatnya adalah untuk melaksanakan pendidikan secara berterusan walau apa masalah yang melanda negara, kecuali berat lah, juga kena berhenti. Nah, sebab itulah dalam usaha kerajaan, usaha pendidikan ini dikatakan satu usaha yang berterusan, bermula daripada bawah sehinggalah kepada peringkat atasan. Jadi dalam kesempatan ini juga saya amat berterima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya di usaha sendiri, pegawai, penolong pegawai, PPD,
ibu bapa, kerana dapat menjayakan musyawarah kita pada petang ini. Jadi sekali lagi saya syukur banyak-banyak pada Allah. Kerana dengan lipat izinnya kita boleh buat walaupun dalam keadaan bermasalah. Jadi ini menunjukkan bahawa bidang pendidikan ini menjadi satu kesedaran kepada ibu-ibu, kepada bapa-bapa dan seterusnya kepada warga pendidik sendiri untuk meneruskan tugasan masing-masing. Guru terpaksa melaksanakan tanggungjawab mereka secara maya, bagi pendidikan secara maya kepada anak-anak didik. Sama ada anak didik boleh terima atau tak boleh terima, itu wallahualam, tapi demi menjalankan tugas mereka sanggup melakukan apa sahaja. Demikian juga saya rasa bagi ibu bapa yang sedar bahawa kepentingan pendidikan ini sudah tentu sekali dapat menyediakan kemudahan-kemudahan tertentu, kemudahan-kemudahan asas tertentu untuk membolehkan anak-anak mereka mengikuti kelas yang diadakan secara online, secara maya. Saya rasa ramai di antara, tidak rasalah pastinya ramai di antara anak-anak kita yang tidak dapat mengikuti kelas sepenuhnya daripada guru-guru. Tapi apapun, pihak guru tetap membuat persiapan dan persediaan untuk menyalurkan apa-apa item-item atau perkara-perkara tertentu, mata pelajaran tertentu supaya sampai kepada anak-anak didik. Jadi ini ialah kita sama-sama menyedari belajar dalam masalah, mengajar pun dalam masalah. Jadi bila bermasalah maka perlu memahamilah di antara satu sama lain dan perlu ada kesabaran ya. Bagi ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan apa yang disarankan oleh guru di sekolah, guru menerusi online, mereka boleh pergi ambil nota-nota tertentu, modul tertentu di sekolah untuk kegunaan anak, supaya anak boleh mengikuti cara berterusan sukatan yang diajar di sekolah. Okey, kembali kita kepada kepentingan pendidikan. Apa kok pendidikan ini penting? Untuk apa pendidikan? Guru-guru bersusah payah untuk mengajar anak-anak kita. Kalau ikut pada agama kita, hukum agama kita, wajib untuk kita mendidik, wajib untuk kita mengajar, wajib untuk memberi pelajaran kepada anak-anak. Bukan sunat-sunat, wajib. Jadi atas kesedaran kewajiban inilah sama-sama kita mengembalikan tenaga untuk menjayakan anak-anak kita supaya dapat satu keputusan yang baik, satu kepuasan dalam hidup bila mana dia mendapat pencapaian yang baik dalam pendidikan. Bagi agama kita, insan yang cemerlang, insan yang berjaya adalah menjadi tuntutan agama. Dengan kata lain, insan yang bijaksana, modal insan yang berkualiti. Jadi modal insan yang berkualiti ini
Untuk apa? Untuk pengurusan dunia dan juga pengurusan akhirat. Jadi soal ini saya tidak mau cakap banyak lah, kerana ialah jadi kalau cakap banyak kan banyak pula salah pula. Salah bagi saya lah, dan salah juga bagi orang lain yang mendengarnya. Jadi akhir sekali, saya sekali lagi berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat agung pada kali ini, dan saya akhiri kata-kata awal saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bingkisan ucapan daripada YDP PIBG SK Palau. Pergi ke kota Beli Selasih, majlis rakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, pontang bumi tanpa hujan, gersang minda tanpa ilmu, kelap hati tanpa iman, rosak insan tanpa pedoman. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Roslan bin Ali, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan Bahagian Pengurusan Sekolah PPD Macang, untuk memberi ucapan dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SK Palau Rawa kali ke-44. Dengan penuh hormat dan takzimnya dijemput dan dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Jelas tak? Jelas tak suara saya? Dengar. Boleh semuanya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Tuan Guru Besar, Encik Cikgu Hasnizam bin Hassan, yang dirahmati Abadi PPIBG, Sekolah SK Palau Rawa, Cik Mak Rizan bin Ismail, Yang Besar PKP Cik Nolaili binti Alias, Yang Besar PKN Cik Azizri bin Abdullah, Yang Besar PKQ Puan Hasni bin Zakaria, guru-guru serta ibu bapa sekalian. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Ilahi kerana dapat kita bersama pada petang ini. Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kepada seluruh warga SK Palau Rawa kerana menjemput PPD untuk bersama-sama kita merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SK Palau Rawa ini. Bagi saya, ada petang ini merupakan satu joint venture lah, satu kerjasama antara pihak PPD dan juga pihak sekolah dan juga PIBG. Dan saya merasakan kita mesti membina satu ukhuwah lah antara PPD, sekolah dan juga PIBG untuk memastikan anak-anak kita ni dapat pendidikan yang sewajarnya. Pertama sekali saya nak ingatkan kepada sama-sama kita ingatkan kepada semua ibu bapa dan juga guru-guru dan juga saya sekarang, peranan kita sebagai ibu bapa dan guru untuk memastikan anak-anak kita belajar di rumah. Nak memastikan anak kita ni belajar di rumah. Itu perkara yang cukup sukar dilakukan. Saya faham dengan situasi sekarang ni, tetapi kita mesti berubah. Kita mesti mencari satu cara mengikut kesesuaian guru-guru untuk memastikan anak-anak didik ni belajar. Dan ibu bapa mesti memastikan bahawa anak mereka belajar. Dan saya mendapat sedikit maklumat kadang-kadang ibu bapa sekalian, cikgu yang sungguh, kadang-kadang anak pun tak masuk. Bila guru buat PDPR menggunakan Google Meet dan sebagainya online segalanya, ada di kalangan anak-anak kita yang tidak masuk. Jadi rugilah anak-anak kita. Saya bimbang bila bersemuka dijalankan di peringkat secara tahun depan, mungkinlah bersemuka itu akan dijalankan. Kita tengok, kita harap
selamatkan secepat mungkin. Ada di kalangan anak-anak kita darjah 1, darjah 2 dan darjah 3 tak boleh belajar, tak boleh baca lagi. Itu yang saya bimbang. Jadi kita mesti mencari suatu perkara, suatu keadaan di mana anak-anak kita bila berada di sekolah, bila dia berada di darjah 1 dan darjah 2, dia bersedia untuk belajar dan boleh menguasai asas tentang pembelajaran ini. Yang seterusnya, ibu bapa dan guru-guru, dalam kita nak memastikan anak-anak kita ni belajar, pastikan anak kita tidur awal. Saya melihat berdasarkan maklumat perbincangan dengan rakan-rakan dengan ibu bapa, kadang-kadang musim ni anak kita kadang-kadang pukul 2, pukul 3 pagi baru tidur. Dan PDPR tu dah mula pukul 8 tengah hari dah pukul 8. So jadi anak kita bila berada di rumah dia tidur, dia tidak akan belajar semasa itu, dan ini menyebabkan anak-anak kita ni ketinggalan dari segi pelajaran. Sebab itulah saya nak ingatkan kepada guru-guru dan sebagai bapa, kita kena berubah. Kita kena merubah ikut situasi keadaan semasa. Sebab itu saya nak ceritakan sedikit tentang macam perubahan ini cukup sukar pada diri kita. Saya nak ceritakan tentang berlakunya dulu kita katakan tsunami di Aceh tsunami di Aceh, di mana tsunami ini satu malapetaka di mana ombak besar melanda Aceh sehingga ke beribu-ribu masyarakat di Aceh itu meninggal dunia. Ada di kalangan masyarakat di Aceh itu menyatakan inilah malapetaka disebabkan oleh kata kita lupa akan Tuhan, kita lupa akan pencipta kita, kita lupa akan bahawa kita ni manusia orang Islam sepatutnya kita taat pada perintah Allah. Mereka mengakui akan kata kesalahan mereka selepas berlakunya tsunami. Tetapi bila selepas berlakunya tsunami itu, saya nak beritahu, yang tak sembahyang tetap tak sembahyang, yang berjudi tetap berjudi, yang buat maksiat tetap berbuat maksiat, di mana mereka bila Tuhan letakkan satu azab, satu malapetaka, mereka mengakui itulah kesalahan mereka. Tetapi bila situasi itu kembali aman, tenang, mereka tidak ikut sebab mereka tak nak berubah. Mereka menyatakan perubahan itu cukup sukar untuk mereka. Sebab itu saya katakan nak berubah cukup payah. Dan juga pada 2014 berlakunya banjir besar di Kelantan, di mana ramai di kalangan masyarakat di Kelantan yang kehilangan harta benda, di Kuala Teras dan sebagainya. Dan ada di kalangan mangsa banjir ini menyatakan bahawa ini tanda Tuhan, disebabkan mungkin kita lupa akan Tuhan, kita lupa akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Tuhan turunkan bala. Tetapi selepas banjir 2014 tu, saya nak beritahu, yang tak sembahyang tetap tak sembahyang, yang berjudi tetap berjudi. Sebab apa? Sebab mereka tak nak berubah. Mereka menyatakan bahawa perubahan itu tidak penting selepas berlakunya musibah itu. Dan kita tak nak selepas berlakunya musibah COVID-19 ini, disebabkan kita ada kekangan dari segi pendidikan dan sebagainya, kita masih lagi tidak berubah. Kita masih lagi menganggap bahawa itu benda biasa. Sepatutnya kita mesti ambil iktibar daripada kejadian yang Tuhan jadikan ini, bahawa dengan kesusahan ini, dengan kepayahan ini, mesti ada sesuatu manfaat yang Tuhan nak bagi pada kita. Mesti ada sesuatu yang Tuhan inginkan bahawa kita taat pada dia, ikutlah perintah dia, dan kita kena berubah. Jadi bagi saya lah, saya cukup sayang atas SK Palerawa ni, sebab saya pernah bukan pernah mengajar situ, saya pernah lalu tengok tenang suasana SK Palerawa ni, diketuai oleh Tuan Guru Besar kita ni. InsyaAllah, saya yakin dengan kepimpinan Tuan Guru Besar, Cikgu Hassan Nizam, SK Palerawa ni akan lebih cemerlang. Saya yakin bahawa kita boleh
orang kata memastikan anak-anak kita, khususnya pelajar-pelajar darjah 1 sampai darjah 6 ni mendapat pendidikan yang sempurna, dan kita boleh tingkatkan pencapaian sekolah SK Pada Rawa ni sebagai satu sekolah yang boleh dibanggakan oleh PPD Macan, JPN dan seluruh di peringkat kebangsaan. Saya yakin dengan kepimpinan Cikgu Hasni Nizam ni, Cikgu Hasni Nizam yang saya dapat maklumat seorang yang hebat. Hoki hebat dia ni. Hoki hebat ni. Sebab bila dia laku di KPPT, kita dah dapat je maklumat. Dia orang yang hebat, boleh memimpin dengan baik. Ya, jadi saya mohonlah kepada semua ibu bapa dan juga guru-guru, bagilah kerjasama kepada Cikgu Hasni Nizam ini. Dan saya di pihak PPT, khususnya pusat sekolah, saya akan bantu. Saya yakin dengan kebolehan yang ada, dan saya yakin bahawa sudah sampai masanya SK Pada Rawa ni mencipta satu sejarah yang tersendiri. Selama ni kita tengok orang lain mencipta sejarah dari segi sukan, dari segi akademik dan sebagainya. Apa salahnya SK Pada Rawa dengan kehebatan guru besarnya? Ya, dari segi saya baca data yang cukup hebat, hoki peringkat kebangsaan, jadi dia boleh mewujudkan suatu dari tokoh yang cukup hebat. Okey, jadi saya setakat itu, dan saya pun tak nak cakap banyak. InsyaAllah yang bila bersemuka ni saya akan melawat SK Pada Rawa, dan saya akan bagi bantuan yang sebaik mungkin di kapasiti saya sebagai timbalan pengusaha sekolah. Dan insyaAllah saya akan apa-apa yang saya boleh bantu pada guru-guru, ibu-ibu dan juga guru besar, bolehlah hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu. Bagi saya, tugas di PPT ini adalah untuk membantu sekolah. Membantu sekolah untuk memastikan sekolah berada di pencapaian yang sewajarnya. Okey? Jadi saya setakat itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita merasmikan Mesyuarat Agung KABG SK Pada Rawa ke-44. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Bersama Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah PPT Macang atas ucapan dan perasmian itu tadi. Bunga selasih di dalam puan harum melati penyeri intan. Terima kasih ucapan perasmian Tuan kekal berseri dalam ingatan. Kepada Tuan Timbalan, memanusiakan manusia bukanlah mudah, pantang berundur menyerah kalah. Bakti dicurah tanpa noktah demi tanggungjawab sebuah amanah, insya-Allah. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya ucapan perasmian itu tadi, maka berakhirnya Majlis Perasmian Mesyuarat Agung PIBG SK Pada Rawa kali ke-44 bagi tahun 2021. Di kesempatan ini, saya mewakili pihak majlis ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan khilaf sepanjang mengacarakan majlis ini. Saya tinggali majlis dengan serakat pantun, apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apa guna bermadah cantik kalau tidak diambil perihal? Ibarat labu menjalar ke hulu, ibarat kundur menjalar ke hilir. Pangkalnya sama dipupuk, pucuknya sama digentis. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis seterusnya diserahkan kepada Yang Besar Encik Mak Rizan bin Ismail. Dengan segala hormatnya, Tuan dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya mesyuarat ini perlu beralih tangan dah. Jadi saya mintalah bagi cadangan lain untuk saya mohon supaya majlis ini membuat satu cadangan bagi melantik pengerusi sementara bagi mesyuarat ini untuk menghandle mesyuarat ini. Dipersilakan. WDP dengan handle dulu. WDP dengan handle dulu pembentangan ini secara ilahi, kewangan dan sebagainya. Sebelum
Okey, tak apalah kalau macam tu. Kalau saya handle dulu. Jadi untuk agenda yang pertama, ucapan pengurusi saya tak perlu, saya pergi selalu kepada agenda mesyuarat lah. Macam tu kan. Jadi agenda 3.3 membentang dan menerima dan mengesahkan. Membentang, menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung kali ke-42. Jadi untuk membentang ni, saya jemput setiausaha supaya membuat pembentangan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tindakan YDP sila teruskan dengan pembentangan apa yang ada pada buku mesyuarat. Untuk laporan tahun tersebut, sila YDP backup saya bentangkan apa yang tercatat dalam buku mesyuarat yang ada di tangan. Terima kasih. Untuk agenda yang pertama, ucapan NYDP. Masa tu tak ada apa. Dan ahli semua boleh nampak dah dalam skrin masing-masing. Boleh nampak. Boleh nampak. Untuk agenda yang pertama, tak ada apa dah. Untuk agenda yang kedua, yakni ucapan perasmian oleh Tuan Haji Abdul Kadir bin Osman. Ni dia orang politik ni dulu ni, daripada Parti Amanah. Okey, cuba cek apa yang dia kata satu persatu. Ada? Okey. Untuk yang seterusnya, lepas tu imej penyampaian Tuan Awal Persekolahan DAP 5 semua situ. Durasi Kumar, Asmana, Nurisha Mimi, dan Nura Nur Nadira. Okey, seterusnya kita pergi pada agenda 3.3, membentang, menerima dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung kali ke-42. Jadi saya buka kepada majlis Minit Mesyuarat Agung kali yang ke-42. Untuk pengesahan Minit Mesyuarat ini saya buka kepada majlis supaya minit tersebut disahkan. Silakan. Saya mengesahkan minit. Saya mengesahkan minit. Disahkan. Kita dulu. Cadang.
Saya cadang nenek musyawarah ini disahkan dulu. Saya cadang nenek musyawarah ini disahkan. Nama. Nama saya Rasani binti Mustafa. Rasani. Okey, terima kasih. Siapa sokong? Saya Siti Nasrawani menyokong nenek musyawarah yang lepas tanpa sebarang pindaan. Okey, terima kasih. Dan saya sahkan nenek musyawarah agung kali yang ke-42. Dan seterusnya kita pada agenda 3.4 perkara berbangkit. Tak ada situ perkara berbangkit. Seterusnya 3.5 membentang dan menerima laporan tahunan. Laporan tahunan. Menerima laporan tahunan Dan untuk ini saya minta tolonglah minta SU untuk buat pembentangan. Ada tak laporan tahunan bagi sesi 2018-2019? 19-20 tak ada gapo-gapo laporan. Jadi laporan untuk tahun 2019 ada dalam buku di tangan YDP sekarang. So jadinya buka yang tu tengok laporan ada di situ. Okey, saya takut terputus-putus saya tak elok ni. Tak apa. Jadi YDP selesaikan ya. Serahkan pada YDP. Okey. Laporan tahunan tak ada apa pun, cuma yang disertakan di sini pemilihan yang berlaku pada 2019-2020. Jadi sebenarnya untuk 2020 kita tidak ada apa pun laporan Jadi itu saya teruskan kepada tiga poin Pembentang menerima dan meluluskan penyata kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2019 sehingga 2020 dan sehingga kini rasa-rasanya untuk sampai hari ini. Dan saya minta saudara bendahari Ustaz Makro supaya buat pembentangan untuk laporan kewangan. Dipersilakan. Terima kasih YDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berbentang penyata kewangan PIBG satunya untuk 2019 dan yang kedua ini untuk tahun 2020. Yang akan baca serentak lah. Lepas tu kita bincang satu-satu. Tuan-tuan awal ini okey kawan itu? Okey. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku bendahari PIBG SKPR akan membentangkan laporan kewangan bagi tahun 2019 dan 2020. Okey. Untuk tahun 2009 baki pada 31 bulan 12 2008 16,440.70 sen. Okey. Saya akan baca sumbangan yang besar-besar yang macam faedah saya akan baca sikit. 1 bulan 1 sumbangan PIBG 6,170.
19 bulan 2, sumbangan PIBG 1,100. 1 bulan 3, sumbangan untuk pendidikan khas KPKP 280 tumpang, sumbang tumpang PIBG. 2 bulan 4, sumbangan ibu bapa semasa mesyuarat mesyuarat agung PIBG 320. Sumbangan 25 bulan 7, sumbangan PIBG 510. 4 bulan 10, sumbangan PIBG 230. 8 bulan 10, sumbangan PIBG 1,000. 6 bulan 11, sumbangan PIBG 1,020. 7 bulan 11, zakat berrakyat 21,700. 21 bulan 11, 1,290. Okey. Dan ditambah dengan faedah bank lah. Okay. Jumlah pendapatan keseluruhan pada tahun 2019 RM50,329.72. Okey. Perbelanjaan 19 bulan 2, bantuan awal persekolahan 1,800. PIBG dahulukan, okey, dahulukan sebab yang kerajaan bagi tak mencukupi, okey, nampak sikit. Okey. Untuk 19 bulan 2, untuk mesyuarat agung PIBG, persiapan semuanya RM635. 2 bulan 4, selenggara penghawa tinggi 920. 2 bulan 4, diari PIBG RM80. 21 bulan 7, resip dan koleja RM31. Saya baru ambil alih, saya beli buku resip dan koleja lah. Resip untuk pengurutan sumbangan PIBG. 8 bulan 4, kita bagi balik kepada pendidik khas 280. Okay. 4 bulan 10, hadiah bendahari PIBG bertukar sekolah Puan Rasima RM83. 4 bulan 10 juga, hari anugerah PBD, kita bagi sumbangan RM50. 6 bulan 10, audit PBD, kita bagi RM80 sumbangan juga. Dan 21 bulan 11, zakat berrakyat 2,600. Okey, jumlah pembelanjaan RM6,559. Baki di bank RM43,770.72. Jumlah besarnya RM50,329.72. Ini untuk tahun 2019. Kita nak sah-sah kan mana WDP ni? Kau saya terus baca je. Baca ya. Okey. Untuk tahun penerimaan keuangan PIBG berakhir 31/2020. Okey. Baki di bank pada 31 bulan 12 2019 RM43,770.72. 7 bulan 1, sumbangan PIBG 2,350. 6 bulan 7, sumbangan yang berhormat Datuk Jazlan Yaakob, Ahli Parlimen Macang 3,070. 4 bulan 8, zakat asnaf bank rakyat 21,900. 28 bulan 9, bayaran balik pendahuluan BAP. Sekolah bayar balik yang tadi 1,900. Keseluruhannya campur dengan faedah bank, jumlah pendapatan 29,381. 20 sen. Jumlah besar RM7,551.97. Untuk perbelanjaan 20 bulan 1, kita bagi balik zakat asnaf bank rakyat 18,700. 31 bulan 1, zakat asnaf lagi RM400. 5 bulan 3, untuk kem literasi Al-Quran penelitian agama kita bagi RM100. Kem untuk murid-murid yang ketinggalan Al-Quran. Okay. 5 bulan 3, kita bagi sumbangan untuk
MSSG Sukan Daerah RM100. 29 kita untuk peralatan normal baru COVID untuk hand sanitizer, sabun dan bekas air RM363. 30.6 pendahuluan prasekolah pendahuluan RM400. 97 beli lagi peralatan normal baru COVID-19 RM68.54 sen. 15.10 banner penerimaan zakat asnaf 60 dan 18.11 zakat asnaf berayat RM18,800. Jadi jumlah pembelajaran keseluruhannya RM38,991.54 sen. Baki di bank RM34,388.97 sen. Baki di tangan RM171.40 sen. Jumlah besarnya RM73,551.90 sen. Boleh begitu saja. Okey, terima kasih. Jadi ada apa-apa tanya tak mengenai kewangan kita yang dibentangkan oleh Ustaz Fakru tadi. Saya buka kepada majlis untuk buat pertanyaan. Okey, dipersilakan. Okey, kalau tak ada, kita teruskan kepada agenda kita yang seterusnya. Jadi agenda kita 3.7 untuk perbahasan usul. Jadi saya kira Waripi. Ya. Minta pengesahan, minta cadangan pengesahan laporan kawan, jatuh kewangan. Oh, sorry. Saya gaduh sikit. Okey, minta maaf. Jadi saya buka pada majlis supaya penyata kewangan disahkan. Dipersilakan untuk membuat pengesahan. Ini Waripi. Ya. Saya Siti Suwani mengesahkan. Cadang dulu. Saya mencadangkan belanja. Laporan keuangan. Penyata kewangan. Penyata kewangan apa sebarang pindah disahkan. Okey, ada sokongan tak? Sekali lagi minta sebut tahun dua-dua, tahun 2019 dan tahun 2020. Ya jelas. Okay. Minta cadangan tadi, Sarwani. Saya cadangkan gitu. Penyata kewangan 2019 dan 2020 disahkan. Sarwani tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Suwani mencadangkan penyata 2019 penyata kewangan. Penyata kewangan 2019 dengan tahun 2020. Disahkan. Okey, terima kasih. Okey, saya buka pula. Siapa yang sokong? Assalamualaikum. Saya Rasani binti Mustafa menyokong. Okey. Rosani menyokong. Terima kasih. Okey. Jadi saya sahkan bahawa penyata kewangan bagi tahun 2019 dan 2020 disahkan. Okey, Ustaz, tak ada apa-apa, saya teruskan kepada agenda yang seterusnya. Boleh, Ustaz? Oleh. Lagi kepada 3.7 iaitu membahas usul. Jadi buat ini kita tidak ada usul yang diterima, dan baru ni saya
sudah pun bincang dalam mesyuarat AJK ada satu usul yang mana melibatkan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Jadi untuk membantu, saya tinggalkan dulu, kita pergi kepada agenda 3.8, iaitu melantik pengerusi sementara mesyuarat. Jadi saya buka majlis. Saya buka pada majlis untuk melantik pengerusi sementara mesyuarat agung pada kali ini, khususnya untuk membuat pemilihan AJK baru bagi sesi 2020 dan 2021 dan 2022. Nama tak kecil lagu ni lah. YDP tu? Ya. Kalau boleh, umum dulu letak jawatan AJK lama tu supaya pengurusi sementara boleh ambil alih. Gini. Letak jawatan dulu. Ya dia itu dulu baru ya dia buat pengumuman. Berbalan. Apa nama ni? Okey. Nanti dulu. Latih pengurusi sementara dulu. Jadi dia buat apa ni pengumuman. Jadi saya buka majlis dulu untuk dipersilakan. Bikin tu lantik tu. Cadang yang tadi. Okay. Ada cadangan? Pikirku tu pengurusi sementara tu. Pikirku. Ada. Apa dia tu? Okey, saya boleh teruskan ke? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Fikir kau ambil alih. Okey, dengar tak suara saya ni? Silakan fikirku. Untuk pengerusi sementara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mak tak jadi ni. Cikgu mana tadi pula. Tak naik gambarnya. Tunggu betul dia baik mic. Ada masuk tak? Dengar ke? Okey, dengar ke suara? Dengar? Okey, dengar. Okey, maaflah tadi teknikal sikit. Line tak clear mana hujan ke? Tak apa. Gambar tak apa? Nak tengok gambar ke? Buka gambar tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Marizan bin Ismail, YDP PIBG sesi 2019 dan 2020 yang berusaha Timbalan PPD Sektor Pengurusan Sekolah PPD Machang, Encik Roslan bin Ali, Guru Besar SK Palurawa, Encik Hasnizam bin Hassan, YDP PIBG Encik Marizan, Jawatan Kuasa PIBG, Barisan Pentadbir, guru-guru, ibu bapa serta ahli mesyuarat yang bersama-sama pada petang ini. Okay, Alhamdulillah, kita teruskan mesyuarat kita pada petang ini dengan agenda yang seterusnya iaitu pemilihan jawatan kuasa PIBG bagi sesi 2021 dan 2022. Okay, sebelum pelantikan dibuat, seperti mana pengerusi bagi tahu tadi, kita perlu bubarkan dahulu AJK yang sebelum ini. Okay, di sini saya yang nak bubarkan ke pengerusi nak bubarkan? YDP kena bubar. YDP kena bubarkan dahulu baru saya boleh pelantikan.
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marizan Ismail, YDP bagi sesi 2019 membubarkan EJK yang sedia ada. Dan saya serahkan kepada pengerusi sementara untuk membuat pelantikan dan pemilihan yang dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi. Okey, untuk memastikan sesi pemilihan jawatan kuasa kita pada petang ini berjalan dengan lancar, saya mohon kerjasama daripada semua ahli mesyuarat yang ada dalam talian sekarang ni untuk memberi kerjasamalah supaya pelantikan ini dapat dilaksanakan dengan lancarlah tanpa mengambil masa yang panjang, kerana kita mesyuarat pun secara atas talian banyak kekangan. Okey, jadi untuk pelantikan ini, okey, cara untuk mengundi, kita akan membuka cadangan kepada ahli mesyuarat untuk mencadangkan calon. Kemudian untuk mengundi, kalau ahli mesyuarat tengok cara untuk mengundi nanti, untuk sokong, klik pada ikon tangan, iaitu raise hand, tanda mengundi. Okey, saya rasa semua ada tak ikon tangan tu pada paparan skrin sekarang? Tak ada. Itulah, saya pun tak ada juga ni. Saya nak tunjuk pun tak ada juga ni, nak tunjuk contoh. Ramai tak ada ke? Mana hari tak ada, mana ada. Itulah mana masa tergambar ni ada belakang kan? Okey, ramai ke tak ada? Tak ada belakang? Tak ada ni, cikgu tak ada. Mana? Rasa lain ni kot. Okey, lepas tu untuk inisiatifnya, kita kena buka ni lah. Apa ni? Type pada chat, ruang chat. Okey, pada ruang chat dia ada di sebelah kiri. Okey, di situ nanti mohonlah ahli mesyuarat tulis sokong. Boleh? Okey, nanti saya akan kira undian melalui sokongan daripada ruang chat lah nanti. Okey, semua setuju ke ahli mesyuarat? Okey, setuju. Sebab kita tak ada inisiatif lain dah. Sebab kalau malam kita tengok ada tanda tangan tu kan. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan buat pemilihan jawatan kuasa bagi seorang YDP PIBG, seorang NYDP dan juga 5 orang AJK yang terdiri daripada ibu bapa lah. Okey, jadi untuk lantikan ataupun cadangan YDP PIBG bagi sesi 2021 dan 2022. Jadi saya buka kepada ahli mesyuarat untuk mencadangkan. Okey, ada ahli mesyuarat yang ingin mencadangkan calon untuk YDP. Ya saya. Azizi bin Abdullah. Ya. Mencadangkan Encik Marizan bin Ismail sebagai YDP bagi sesi 2021-2022. Terima kasih. Okey, terima kasih atas cadangan. Ada lagi tak cadangan yang lain? Tanya sokongan. Okey, ada yang menyokong untuk cadangan Encik Azizi tadi? Baik, saya Muhammad Zaidi, Muhammad Zawawi menyokong dengan cadangan tersebut. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ustaz Zaidi. Okey, selain daripada cadangan yang pertama tadi, kita kalau ada cadangan yang kedua ataupun kalau tak ada cadangan, kita minta cadangan lah untuk cadangan ditutup. Saya Siti Nasrullah, cadangan ditutup. Okey. Okey, disokong oleh? Ada yang menyokong untuk cadangan ditutup? Saya Muhammad Fakhrul Zaman Daud mencadangkan agar ditutup. Okey, jadi di sini
YDP sebab kita pun dah tak ada calon yang lain untuk pertandingan, menang tanpa bertanding lah kita kira. Okay, YDP untuk sesi 2021 dan 2022 iaitu Encik Mak Rizan kekal untuk menjadi YDP PIBG bagi sesi 2021 dan 2022. Okey, seterusnya kita buat pelantikan atau pemilihan untuk naib YDP PIBG. Okey, saya buka untuk cadangan. Cadangan untuk calon NYDP? Saya Marizan Ismail mencadangkan Zulkifli bin Muhammad Zain. Ya ada tu. Dia menyertai gadak. Encik Zulkifli ada bersama-sama kita kali ini? Saya rasa ada dia. Ada. Okey, ada yang menyokong cadangan Cik Mak Rizan tadi untuk Cik Zulkifli? Saya Muhammad Fakar Zaman Daud menyokong. Okey, terima kasih. Cadangan Zulkifli sebagai NYDP. Okey, saya buka sekali lagi. Kok ada cadangan yang lain? Ada satu cadangan. Okey. Tak clear Ustaz? Kenal individu tersebut. Tak clear Ustaz? Bolehkah kita nak kenal individu tu? Oh, Cik Zulkifli tu Okey, Cik Zulkifli kalau ada dalam cuba buka kamera untuk kita nak kenal. Ya. Ahli mesyuarat nak kenal. Mana Cik Zulkifli? Boleh. Cik Zulkifli? Saya cek dalam tak tu Cik Zulkifli tu. Kalau tak tidak hadir. Kalau tidak hadir, pelantikan tak boleh dibuat lah. Kalau macam tu kita buka kepada cadangan yang lain. Ada cadangan yang lain ahli mesyuarat? Ataupun nak lantik diri sendiri pun boleh. Okey, kita tak nak ambil masa yang panjang. Okey, boleh seorang yang cadangkan calon untuk NYDP? PKP tu ada cadangan PKP. Guru-guru ke ada cadangan untuk calon NYDP? Boleh bagi cadangan? Senyap ni. Tak selesai ni. Tak ada cadangan? Kalau tak ada lelaki bukan boleh. Tak masalah. Pengurusi? Ya, saya. Saya cadangkan Rusani Mustafa. Rosani Mustafa. Okey, ada yang menyokong? Saya Azizi Abdullah menyokong cadangan tersebut. Okey. Mana boleh nanti masa ada nak cadang lagi. Okey, maksud lama apa? Cadangan boleh mengundi. Okey, tak apa. Kalau ada cadangan lagi, kita boleh bagi cadangan, kita buat undian. Okey, yang menyokong? Okey, yang menyokong cadangan tadi? Azizi. Okey. Ada cadangan lain? Maksud ada cadangan nama? Maksud ada cadangan ni, tak tahulah dia ada dalam grup ni. Untuk mesyuarat punya suami Cikgu Laili kan, kalau suami dia. Pak Ada Kasmori tu molek lah. Takutnya suami Cikgu
Cikgu Lili. KP. Tapi dia tak ada Dan dalam YDP ada Kasmuri boleh tak? Ada Kasmuri tak join. Ada Kasmuri tak join. Tak join meeting. Dia tak join meeting. Dia tak ada dalam ahli mesyuarat ni. Oh, dia tak ada ahli mesyuarat. Saya lelaki lah. Lias tak ada juga. Alias Cik Kok tak ada juga. Cik alias Cik Kok. Tak ada. Tak ada. Okey, ada. Pengurusi, Ya, saya. saya mencadangkan Wira Sukma Wira Sukma. menjadi NYDP sesi 2020-2022. Okey, ada yang sokong? Untuk sokongan? Aku yang menyokong. Okey. Nama saya Rasani yang menyokong. Okey, Rasani Mustafa menyokong. Okey, jadi di sini kita ada dua nama, dua calon, iaitu Puan Wira. apa dia? Wira ada ke dalam ni? Ada, tadi ada. Ada. Ada Wira ada. Okey, jadi dua calon. Oleh kerana kita ada dua calon, jadi kita kena buat undian lah. Okey, calon yang pertama Puan Rasani Mustafa. Okey, kita akan mulakan tadi PKM calonkan Wira. Sokongan belum Siapa yang menyokong pencalonan Cik Wira? Saya sokong saya sokong. Tengok tu sebelum dia nak tengok tu Nak tengok tu Ke Cik Wira. Cik Wira buka kamera. Buka kamera. Supaya Mana Cik Wira? Cik Wira. Tadi ada. Mana Cik Wira? Cik Wira Sukma. Tak ada, tak buka kamera ni. Cik Wira Sukma. Dia live tadi sikit. Lain kot saya rasa. Tadi tu Wira tu bit sudah dah. Tak ada. Tak ada sini ni. Tak ni ada dia tu bit dah. Lepas tu macam mana ni? Pencalonan diteruskan ke macam mana ni? Rasani lah. Teruskan. Kiranya ada Rasani. Rasani. Okey, ada yang menyokong untuk menutup cadangan? Cadangan ditutup, ada yang menyokong? Atau yang mencadangkan untuk cadangan ditutup? Saya Siti Rashawani cadangan ditutup. Okey. Siti Rashawani menutup cadangan ditutup. Okey, yang menyokong disokong oleh? Saya menyokong. Okey, siapa tu? Ustaz Nuriman. Okey, jadi di sini calon Puan Rasani Mustafa sebagai NYDP bagi sesi 2021 dan 2022. Bersalam Mak Andon. Kan tu Cik Wira masuk dah tu. tu Wira ada tu. Okey, tak apalah, kita kembali baliklah kepada pencalonan tadi. Ada dua orang, Puan Rasani dan juga Wira Sukma. Okey. Nampak dah ni Cik Wira ni, ada Cik Wira dah buka kamera ni. Tak apalah, kita buat undian. Nanti AJK tak boleh. Sebab dah ada ni. Dia bagi saya bagi dia tak apa, dia orang lelaki kuat sikit. Tak apa, sebab ada dua. Saya suruh keturunan dah ni. Gini-gini, sebab ada dua calon, kita terpaksa buat undian lah. Okey. Untuk calon yang pertama, Puan Rasani Mustafa. Okey, saya buka untuk undian. Siapa yang menyokong Puan Rasani Mustafa, boleh typekan di ruang chat sokong. Adik macam ni, adik tak cek ni. Adik kau Wira. Mana? Nombor satu Wira ni tu. Nombor 1 Puan Rasani. Nombor 2 Encik Wira Sukma.
Okey, siapa yang menyokong Puan Rasani tulis 1. Siapa yang menyokong Encik Wira Sukma tulis 2. Untuk Wira lah, untuk nyata. Oh, Wira Amni dah tu. Okey, kalau lihat daripada sini majoriti memihak kepada Encik Wira Sukma lah. Jadi untuk jawatan naib yang dipertua PIBG bagi sesi 2021 dan 2022 adalah Encik Wira Sukma. Pengurusi. Ya, saya. Cadangkan Rasani tadi tu dilantik sebagai AJK teruslah sebab ada juga pencalonan dia tadi tu. Okey. Ahli mesyuarat setuju ke ahli mesyuarat? Ada yang sokong? Setuju. Okey. Jadi Puan Rasani kita teruskan kepada AJK 1 Puan Rasani. Okey, untuk AJK yang kedua. Okey, ada cadangan? Saya buka cadangan untuk Saya mencadangkan okey. Siti Boleh sebut nama tak? Nasrul Wani, Siti Nasrul Wani binti Rosman. Okey, yang mencadangkan Saya sebut. Muhammad Nariman mencadangkan Okey. Ulang ustaz tak? Nasrul Wani binti Rosman. Siti Saya mencadangkan Siti Nasrul Wani. Nasrul Wani binti dengar Siti Nasrul Wani binti Ustaz binti Rokman. Rokman. ROK. Rokman. Okey. Okey. Ada yang menyokong? Saya Melawati binti Muhammad menyokong cadangan Ustaz Nuriman. Okey, untuk AJK yang kedua Siti Nasrul Wani binti Rokman. Okey, disokong oleh Ustazah Ros. Okey, cadangan untuk tutup cadangan apa? Mencadangkan untuk tutup cadangan. Kena teruskan lantik je. Ya, saya. Boleh mencelah ke? Boleh. Silakan. Gini, saya cadangkan kita buat semua pencalonan berapa yang kita nak. Berapa yang kita nak, kita buka cadangan sampai mana sampai cukup lah. Kalau ada lebih baru buat undian. Okey. Okey. Kalau lebih kita buat undian. Kita buka. Kita nak saya celas sikit kan? Okey, silakan. Okey, saya celas sikit. Kita nak lebih kita buka dulu cadangan tu, pencalonan sehingga berapa kita dapat. Kalau lebih pada 5, kita akan berundian lah. Kalau tidak ada cadangan untuk cadangan tu, maknanya kita akan pakai 5 je lah. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Sekarang ni kita dah ada AJK 1 dan AJK 2. Kita masih ada kosong untuk 3 orang lagi AJK. Jadi saya mohonlah kepada ahli mesyuarat, saya bukakan untuk ahli mesyuarat mencalonkan untuk AJK 3 lagi AJK. Okey, silakan. Ada pencalonan? Okey, saya. Ya. Saya Maria binti Muhammad. Okey. Mencadangkan Puan Nuraini binti Muhammad Yusof. Okey. Sebagai AJK PIBG 2021. Okey, seterusnya ada lagi? Saya buka cadangan yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Saya Rasani binti Mustafa mencadangkan Nur Azah Adnan. Nur Azah Adnan. Okey, Nur Azah Adnan. Dia ada kau sebab tak ada dah ni nama dia ni. Kehadiran. Pastikan calon. Ya, dia nampak dia masuk. Okey. Akra puan panggil balik, dia masuk balik dah.
Okey. Sore lagi untuk AJK yang kelima. Ada calon? Bukakan untuk pencalonan. Aku dia masuk mula. Okey, saya buka untuk pencalonan yang seterusnya. Ahli mesyuarat ada pencalonan? Berapa orang yang sudah fungsi? Sore je lagi. Lah ni kita ada 4 orang, sore je lagi. Sore lagi. Sore je lagi. Puan lah tu ada. Puan lah ke AJK ni. Fungsi? Ya, saya. Saya mencadangkan dia lebih dah. Dah tak jadi. Mudah. Jadi. Lain tu. Lain tu hujan. Lain tak berapa comel petang ni. Okey, teruskan. Kita tak usah ambil masa panjang ni. Sore je lagi. Ataupun nak cadangkan diri sendiri ke, boleh. Sebagai AJK. Boleh kata cover lah kita. YDP ada calon? Saya kekalkan Wan Suziana Ibrahim. Wan Ibrahim. Dia ada ke? Dia ada ke? Tak hadir tu. Dia kena hadir ke? Tadi dia masuk? Ada tadi yang tak ada. Tadi dia ada tadi. Tadi dia masuk? Jumpa dia masuk. Suzi. Cuba masuk ke grup, Suzi. Sebab kita nak sore je lagi ni. Kalau tak ada, buka cadangan untuk orang lain. Okey. Ni ramai ni ahli mesyuarat ni ada ke? Tak ada ke cadangan seorang je lagi? Ruang ada tu. Tahu seorang benda tu apa benda ukur. Saya Cik Nur Ali Telas mencadangkan Nur Azita binti Abdul Rahim. Nur Azita. Nur Azita binti Abdul Rahim. Nur Azita binti Abdul Rahim. Okey. Ada dalam ni tak? Kak Lee? Azita ada tak? Ada saya nama. Ada. Okey. Saya cadangkan cadangan ditutup. Okey, ada sokongan? Cukup dari orang. Okey, sokongan untuk mencadangkan cadangan ditutup disokong oleh? Saya sokong oleh Siti Nasrawani. Okey, terima kasih. Okey, saya rasa dah cukup 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 orang AJK, YDP pun dah ada, NYDP pun dah ada. Okey, saya bacakan semula senarai AJK PIBG bagi sesi 2021 dan 2022. Okey, bagi jawatan kuasa YDP, tahniah kepada Encik Mat Rizan bin Ismail. Okey, sebagai YDP. Okey, NYDP Encik Wira Sukma. Okey, tahniah. Okey, untuk AJK 5 orang AJK yang terdiri daripada ibu bapa. Yang pertama Puan Rasani Mustafa. Okey, yang kedua Siti Nasrul, apa tadi nama? Siti Nasrul Wani binti Rokman. Okey, yang ketiga Puan Noraini binti Yusof. Okey, yang keempat Nur Azah binti Adnan. Dan yang kelima Nur Azita binti Abdul Rahim. Okey, jelas kan? Dengar tak? Okey, itu adalah antara AJK PIBG bagi sesi 2021 dan 2022.
Okey, dengan itu selesailah sesi pelantikan AJK pada hari ini. Okey, tahniah kepada semua AJK yang terpilih. Okey, saya serahkan balik kepada YDP untuk ucapan sepatah dua kata dan penangguhan mesyuarat pada petang ini. Okey, silakan Encik Mak Rizan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir mesyuarat kepada petani kerana beri mandat lagi pada saya untuk pegang YDP SKPR bagi sesi 21-22 2021 dan 2022. Sebenarnya saya tak larat dah nak pegang. Tapi oleh kerana tak ada law yang lain, saya terpaksa sangguplah juga. Dan kepada yang lama, saya ucapkan selamat bertugas lagi lah untuk AJK. Dan pada yang baru, saya ucapkan tugas dah menjadi tulang kepada warga PIBG untuk SK Palagau. Jadi saya di kesempatan ini nak minta lah 45 minit untuk berusaha bagi sepatah dua kata, khususnya kepada mereka yang baru. Macam saya ni dah banyak kali dah jumpa dia, tapi bagi orang yang belum lagi berdepan dengan dia tu, mudah-mudahan ni dia boleh dengar suara dia dan apa dia nak bayar. Jadi hamba mempersilakan Tuan Guru Besar SK Palagau untuk memberi sepatah sedikit pada petani. Dipersilakan juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YDP, Habis hamba Cikgu Mak Rizan. Okey, penolong kanan, rakan guru, ibu bapa yang dapat hadir bersama dalam mesyuarat agung bagi kali ke-44. Terlebih dulu tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah berjaya menyempurnakan mesyuarat agung pada kali ini. Tahniah kepada AJK yang terpilih bagi sesi 2021 hingga 2022. Dan cuma harapan saya selaku guru besar, saya harap AJK yang dipilih dapat memberi sumbangan dan komitmen yang tinggilah bagi memajukan PIBG SK Pulau Rawa. Seperti yang saya sebut, kalau guru tangan kanan, PIBG ni tangan kiri bagi sekolah. Okey, maknanya saya harap kita dapat ganti baru untuk memajukan anak-anak SK Pulau Rawa. Janganlah kita tengok nanti 10 tahun akan datang, anak-anak kita tetap macam tu. Okey, kita harap 10 tahun akan datang, anak-anak inilah yang akan membangunkan semula kawasan persekitaran SK Pulau Rawa. Ingat, SK Pulau Rawa bukan hanya untuk mendidik anak-anak, tapi juga akan membantu dari segi sosial ekonomi masyarakat setempat. Itulah tugas kita sebagai sekolah dengan bantuan PIBG. Oleh itu saya amat berharaplah semua AJK yang dipilih ini dapat memberi idea, buat fikiran. Okey, bila-bila masa kita boleh berbincang demi untuk kemajuan SK Pulau Rawa. Okey, yang lain tu saya akan kita akan bincang dalam mesyuarat lah. Okey, itu sahaja saya daripada saya. Sekian, serah balik pada YDP. Jadi untuk terima kasih Igo. Jadi untuk petani, ada apa-apa yang nak disuarakan oleh orang baru kita, khususnya NYDP? Ada apa? Jadi saya kalau bagi tu adalah kerja 1-2 minit kalau dia ada apa-apa nak suarakan.
dipersilakan. Kerana NYDP baru ni mungkin sekali, tidak mungkin sekali lah pastinya. Cikgu-cikgu dan juga AJK yang baru nak dengar juga suara dia. Dipersilakan Wira, saudara Wira. Buka mic dia Wira. Mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Saya Wira Sukma bin Cik Ali. Saya ni tak biasa kecek. Tak tahu nak kecek ke apa. Patutnya saya tak boleh dia jawab saya ni. Patut kena beri kau orang hot lain lah tu. Sebab saya les saat ni ada kerja sikit. Tengok memang itu pada fikir WhatsApp saya saat ni. Dia suka masuk pagi. Kejut saya. Saya ni tidak faham lagi ni NYDP tu makna dia itu ya. Timbalik ke apa tu? Apa amada dua ni dia amada. Jangan benda. Beti ada tak apa. Beti. Okey, tak apa Ra. Terima kasih banyak Ra. Itulah boleh kecek dulu. Itulah boleh kecek dulu. Kita nak suruh biasakan diri dalam majlis-majlis yang seumpama ini. InsyaAllah dirakan. InsyaAllah. Jadi terima kasih Ra kerana berani juga tu memperkenalkan diri. Sama-sama Majlis. Okay. Jadi untuk seterusnya pada petang ini ada AJK yang lain nak bagi komen, nak bagi apa-apa saranan dalam majlis kita pada petang ini. Ada tak? Apa bagi ruang untuk 30 saat dari sekarang? Kalau boleh AJK yang dilantik tu kecek betul nak kenal juga ya. Kalau boleh sekolah nanti saya kenal. Perkenalkan diri masing-masing. AJK yang dilantik. Jadi ini bagi sebenarnya untuk memula dengan Rosani Mustafa. Halo, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosani binti Mustafa. Saya berterima kasihlah pada semua yang memilih saya menjadi AJK PIBG lagi pada tahun ni. Apalah saya akan bertugaslah untuk SK Paloh Rawas yang sebaik-baiknya. Itu sahaja ucapan dari saya. Terima kasih Mas Sureh. Okey. Sama-sama. Yang kedua Siti Nasrul Wani. Silakan. Assalamualaikum. Saya Siti Nasrul Wani binti Rahmat. Terima kasih. Saya sebagai individu sementara Al-Bawah. Saya akan menjalankan tugas saya sebaik mungkin. Sayuk. Okey, terima kasih Wani. Dan kita terusnya kepada AJK yang ketiga, dipersilakan. Kita ringkas masa. Silakan AJK yang ketiga.
Nah ini YouTube. Balik dah. Siapa lagi nama kita? Saya tak buat catatan tadi. Puan Nuraini binti Yusof. Ada. Okey. Kalau tak ada, kita pergi pada IPK yang keempat. Halo, IPK yang keempat tu. Itu, cuba sebut nama tadi balik yang terpilih tu. Ada net tadi. Dia ada net tadi. Saya tak lupa nama dia. Tak ada kata. Nur Azhar ada ni. Ada Nur Azhar ada ni. Ada. Assalamualaikum. Saya ni ingatkan. Saya tak baca lagi ni. Tapi dia latih, Ani dia latih. Maaf dah saya serak dia. Oh. Saya tak biasa lagi ni, tak apalah, kita akan cuba lagi. Saya akan cuba. Mana kamera, kenapa muka? Okey, terima kasih. Tidak kecek. Yang boleh kecek Al-Fatihah itu. Kepada yang kelima, Nur Azita, Abdul Ghani. Zita, silakan. Zita, silakan. Assalamualaikum. Saya Nur Azita binti Abdul Rahim. AJK dipilih tadi. Sebab pilih saya. Itulah. Okey, terima kasih Lata. Banyak-banyak. Okay. Boleh kerja lagi tahun ni deh. Okay. Jadi itulah. Kalau suara kita WDP. Di antara barisan AJK ada yang baru dan ada juga yang lama, yang bukan lama. Dan insya-Allah saya pun harapkan mereka ini boleh buat hijau belakang. Jadi bagi saya tak ada berapa daftar ni. Dan sebelum saya tangguh, ada apa-apa lagi yang nak dikatakan dalam syarat kita pada petani. Saya buka kepada majlis untuk bagi apa-apa, sama ada komen ke ataupun sama ada apa-apa bentuk idea ke untuk kepentingan kita bersama. Ya, okey, dipersilakan majlis. Okey, kalau tak ada, saya YDP bagi sesi 2021 dan 2022 menangguhkan dulu mesyuarat agung kita pada petang ini, pada jam sekarang ini pukul berapa? Pukul 4.27. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Terima kasih belakang. Yang dapat menjalankan tugas pada petang ini.